Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada pelajar. Jadi kita dapat jumpa lagi malam ni untuk sambung kepada sesi pembelajaran kita untuk kertas 1 bahagian B. Jadi sebelum apa-apa kita akan mulakan kelas kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma aftah alaina hikmataka wansyur alaina min huzaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrali sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Okay, kejap saya nak buat preparation jap. Saya dah hantar soalan dalam bentuk PDF dalam setiap grup. Jadi siapa yang belum dapat tu boleh tengoklah soalan ni. Tapi kalau tak tengok pun tak apa, just saya akan ambil daripada ni lah. Saya akan screenshot dan saya letak dekat notes Jadi awak boleh nampak sekali jalan. Okey. Lupa saya nak explain dulu. Okey, sebelum kita pergi kepada modul bahagian B ni, saya nak terangkan kat sini modul bahagian B untuk kertas 1 modul bahagian B untuk kertas 1 di mana saya fokuskan topik-topik tingkatan 4 sahaja. Sebenarnya dia ada topik tingkatan 5, contohnya tajuk pembezaan, tajuk sukatan membulat, ada tajuk pengamiran. Jadi kita tak tahu apa yang akan keluar dalam kertas 1 bahagian B. Tapi kita target je soalan-soalan tingkatan 4 sebab kalau kita target, kita boleh jawab lah kalau dia keluar sekali lah kan. At least kita dapatlah pengetahuan berkenaan cara menjawab untuk topik tingkatan 4. Kalau sekali dia keluar jadi tak ada masalah lah. Itu kita tengok kepada nasib lah. Okay, so dalam bahagian B ni, dia adalah pilih 2 soalan sahaja. Pilih 2 soalan, tapi soalan dekat sini dia ada 3 soalan. Soalan 1, soalan 2 dan soalan 3. Jadi untuk pembelajaran kita, kita akan buat semua soalan lah sebab saya pun tak jamin apa yang akan keluar. Jadi kita belajar je semua. Okay, jadi untuk sesi yang pertama, kita akan slow by slow ulang kaji semula berkenaan dengan tajuk sistem persamaan. Okey, ni adalah tajuk sistem persamaan. Pelajar tingkatan 4 dah lama belajar dengan saya, manakala pelajar tingkatan 5 baru je belajar minggu lepas. Jadi kita akan buat revision lagi sekali untuk soalan ni. Okey, ni pun soalan target juga ni, tapi kita tak tahulah sama ada dia keluar kat kertas 1 ataupun kertas 2. Okey, kita lihat kat sini soalan dia. Sekejap saya kena sediakan page sebab takut tak muat. Okey. Okey, ini adalah soalan dia. Dia bagi dalam jadual. Okey, dia bagi dalam bentuk 3 bentuk lah. Kita ada A, kita ada B, kita ada C. Kemudian kita baca soalan ni, dia cakap di sebuah pusat membeli belah terdapat 3 pakej promosi iaitu A, B dan C yang menawarkan baju, seluar dan tali leher. Jadi kan dia cerita pasal pakej A, pakej B, pakej C yang menawarkan 3 barang. Okey, 3 barang ni kita ada baju, kita ada seluar, kita ada tali leher. Okey, biasanya pelajar dia suka sangat nyatakan dalam bentuk X, Y, Z. Dia suka nyatakan bentuk X, Y, Z. Kita anggaplah X, Y, Z ni sebagai kategori. Maksudnya kategori ni kita asingkan X ni untuk baju, kan? Y ni untuk seluar dan Z ni untuk tali leher. Jadi kita juga ada harga bagi setiap package. Jadi awak baca macam mana? Kita akan baca satu baris demi baris lah. Jadi untuk tu kita kena
hitung harga bagi satu baju, satu seluar dan satu tali leher. Jadi kalau kita nak cari 3 jawapan dalam serentak ni, jadi kita gunakan kaedah persamaan linear serentak. Sebab apa? Sebab kita cari 3 nilai dalam satu soalan yang sama. Faham tak? Kita cari 3 jawapan dalam satu soalan yang sama. Jadi kita anggap jawapan yang serentak. Jadi sebab tu kita panggil dia sebagai persamaan linear serentak. Ni kita boleh aplikasikan pada tajuk-tajuk apa sekalipun. Tak kisahlah tajuk geometri ke, tajuk vektor ke. Kalau dia tanya awak 2 jawapan secara serentak, automatik kena guna sistem persamaan linear serentak. Okey. Jadi kat sini, sekejap saya disconnect printer jap. Okey, jadi kat sini kan, bacaan dia akan jadi lebih rumit kalau kita baca dekat jadual ni. Jadi saya lebih suka kalau kita tukarkan dalam bentuk tata tanda persamaan. Okey, kita tukar dalam tata tanda persamaan. So kalau macam sekarang ni kan, kita baca dulu A lah. Kita baca A dulu. A ni maksudnya bilangan baju dia adalah 3. Okey, 3X sebabnya kita tengok baju tu sebagai X. Kemudian kita campurlah, campur dengan 2 apa? 2Y. Kenapa kena campur? Kenapa kena campur? Sebabnya package A ni maksudnya keseluruhan item ni apabila dicampurkan, total harga dia adalah 256. Jadi jangan tolak. Okey, jangan tolak, mesti kena tambah. Sebab dia kata semua barangan A ni harga dia adalah 256. Jadi memang kena tambah. Okey, saya harap awak jangan tanyalah bila nak guna tambah, bila nak guna tolak. Dia adalah situasi-situasi dia. Okey. Jadi semua ni kita kena tambah sebabnya kita nak kenakan dengan harga dia lah. Jadi kita pun tambah lagi dengan 2Z. Jadi total semua ni kita kena bayar sebanyak RM256. Ini untuk package A. 3 baju, 2 seluar, 2 tali leher, total harga dia adalah RM256. Itulah maksud dia. Okay, macam kita pergi kedai kan, nak beli barang, nak pergi beli baju-baju kan, semua untuk sekolah ke apa. So kalau awak beli baju, beli seluar, kemudian beli something lah. Kita totalkan, kita pergi kat kaunter, kita kena bayar harga dia dekat 100 lebih, dekat 200 lebih. Itulah maksud dia. Okey. Jadi untuk package B, sama juga. Package B ni pun kita kena buat dalam bentuk tata tanda persamaan supaya senang nak baca. Jadi kita tulislah 4X tambah 1Y. 1Y ni janganlah tulis 1Y. Tulis Y sahaja. Kita tulis Y sahaja sebab nilai Y tu maksudnya 1 lah kan. Jadi kita pun tulis Y sahaja. Kemudian 2Z. Boleh guna huruf XYZ sebabnya kita biasa gunakan 3 huruf ni. So bila kita beli 3 barang ni, total harga dia adalah RM218. Ringgit tu tak perlu tulis RM lah, kita just tulis nombor dia sahaja. Jadi saya harap awak nampak kat sini cara menulis dia daripada jadual ni terus convert kepada bentuk persamaan. Okey, convert tu maksudnya tukarkan lah. Kita tukarkan ataupun tuliskan dalam bentuk persamaan. Next, akhir sekali. Okey, akhir sekali adalah C ni. So kita tulis 2X tambah Y tambah 3Z. Samakan dengan 173. Jadi kita dah siap Kita dah siap bentukkan persamaan ni, kita boleh padam ABC itulah supaya dia tak mengganggu. Supaya dia tak mengganggu kita punya ni, apa orang panggil? Bentuk persamaan ni. Jadi kita boleh tuliskan sebagai persamaan yang pertama, persamaan yang kedua dan persamaan yang ketiga. Okey,
Jadi kita tarik je balik daripada jadual tu. Dan bila kita dah susun cantik-cantik, kita kena tahu dulu jawapan. Kena tahu dulu jawapan supaya kita punya jalan kerja tak akan tersangkut. Okey, kita kena cari dulu jawapan supaya jalan kerja kita tak tersangkut. Okey, jadi kita pun buka kalkulator masing-masing. Ni kena guna kalkulator lah. Siapa yang guna kalkulator yang zaman lama punya kalkulator tu okey lah. Kalau zaman yang baru tu dia ada kaedah dia, saya tak ingat menu apa. Menu dia bawah dekat equation tu menu equation, pilih polynomial. Silap. Saya tak ingat lah nama dia. Tapi adalah dekat menu equation tu, pilihlah atas polynomial. Saya rasa simul equation. Yang tu untuk kalkulator yang class-wise tu lah. Tapi siapa yang guna kalkulator ni, memang caranya senang. Kita just tekan mode 3 kali. Okay, saya buka big screen jap. Ni tekan mode 3 kali. Kemudian kita equation lah. Sekejap mana tadi? Okay, kita equation. Unknowns ni maksudnya berapa persamaan ataupun berapakah huruf yang ada. Kita ada 3 huruf lah. Kita ada X, Y, Z. Jadi kita pun pilihlah 3. Kita pilih 3. Jadi dia akan tanyalah A1 sama dengan apa. So kita tekan A1 tu apalah. Jadi apakah susunan bagi bentuk ni? Bentuk ni kita dah nampak bentuk dia adalah bentuk semacam ni A, B, C dan D. Okey, A, B, C dan D Dan 1 tu maksudnya barisan yang pertama ataupun persamaan yang pertama lah. Jadi A1 tu maksudnya A bagi persamaan yang pertama. Okey, jadi nilai dia adalah 3 Kita nak jawapan nombor sahaja. 3 ni positif. So tekan tanda sama lah. Diikuti dengan B, B dia adalah 2 dan C dia juga adalah 2. Akhir sekali D dia adalah 256. Jadi dia akan tanya pula A yang seterusnya. A untuk persamaan yang kedua. Jadi masing-masing boleh start isi lah. Jadi saya bagi masa dalam 10 saat untuk awak isikan semua ni. Menu equation A, ada guna A kan? Simul equation, tekan nombor 1, lepas tu 3 and then masukkan data. Yes, good. Yang ni saya lupa sebab saya punya calculator class-wise yang dekat laptop ni dah expired. Tapi saya dah beli dah secara manual, tapi tak boleh tunjuk lah. Tak apalah. Itu ambil take note siapa yang gunakan class-wise tu boleh take note apa yang Bakcik Syah bagi tahu ni. Okay, so kita tengok nilai dia. Nilai dia adalah 30. Kemudian apa lagi? Sekejap. Y dia 68 dan Z dia 15. Tapi ingat dia nak dalam RM. Tapi tak apa sebab dia dah bagi ringgit kat sini. Nak tulis RM boleh, tak nak pun tak apa. Tapi lebih elok kalau kita tulis RM lah. Nak elak daripada kesilapan sedikit. Tapi tak apa, benda tu tak penting sangat pun. Yang penting kita nak pastikan jawapan kita betul. Okey, pastikan jawapan kita dapat ni. Dan jalan kerja dia kita kena buat lah. Jangan terus bagi jawapan. Memang tak ada markah lah, kosong lah. Jadi kena buat jalan kerja untuk membuktikan bahawa kita betul-betul faham. Okay, siapa yang baru masuk? Okay. So next, macam mana kita nak selesaikan soalan ni? Okay, kita tengok soalan ni. Ada 3 persamaan. Kita kena pilih 2 daripada 3 lah. Saya lebih suka gunakan kaedah penghapusan. Tapi kalau ada pelajar nak gunakan kaedah penggantian, tak ada masalah. Boleh teruskan dengan kaedah penggantian. Sebab kat sini dia tak spesifik. Dia tak cakap pun gunakan kaedah penggantian. Dia tak spesifik pun cakap gunakan kaedah penghapusan. Gunalah mana-mana kaedah yang memudahkan awak. So untuk saya lebih suka penghapusan. Siapa yang tak tahu boleh follow saya lah.
Okey, saya akan ambil persamaan 1 dengan persamaan 2 dulu. Okey, saya akan ambil persamaan 1 dengan persamaan 2 dulu. Saya akan tulis kat sini 3x tambah 2y tambah 2z sama dengan 256. Okey, dan seterusnya lah persamaan ni. Okey. Jadi kan, daripada persamaan yang saya tandakan ni, saya ambil 2 dululah. Saya ambil 2 dulu untuk saya hapuskan. Jadi ingat syarat untuk hapuskan, kita kena cari nombor yang sama. Okey? Cari nombor yang sama iaitu nombor 2. Kan? Ni nombor yang sama. Kalau tak sama, awak kena samakanlah, kena darab dengan 2 ke, kena darab dengan 4 ke, bergantung kepada soalan. Okey, sebabkan ni dah sama, jadi tak perlu nak darab lagi. Jadi kita kena hapuskan Z. Okey, kena hapuskan Z. So, bila kita nak hapuskan Z ni, simbol apa yang nak kena guna? Simbol penghapusan. Adakah simbol penghapusan tu tambah bulat ataupun negatif bulat? Cuba teka. Adakah simbol positif ataupun simbol negatif untuk penghapusan? Okey, kita nak hapuskan Z. Okey, negatif Good. Sebab apa? Sebabnya kalau kita belajar dulu positif jumpa positif, positif. Tapi untuk penghapusan kena terbalikkan. Jadi saya pun buatlah negatif bulat sebagai simbol penghapusan. Saya suka bulatkanlah sebab ada maksud bulat tu maksudnya atas tolak bawah. Itu maksud dia lah. Jadi kita selesaikan, katakan 3 nombor ni, nombor 3 ni. Sekejap saya guna warna biru lah. 3 ni tolak dengan 4, kita akan dapat negatif X. Sebabnya 3 tolak 4 dapat negatif 1 lah kan. Kemudian 2 tolak 1 akan dapat 1. Dan 2 tolak Z, 2 tolak 2 dapat kosong Kira habislah kosong. Kemudian 256 tolak 218. Maksudnya kat sini, atas ni dia akan tolak dengan yang bawah. Okey, jadi kita tekanlah kalkulator tu untuk kira. Okey, 256 tolak 218. Dapatlah 38. Jadi kalau siapa yang confuse tu, tekan je lah kalkulator Jadi itu kita panggil dia sebagai penghapusan. Okey, penghapusan cara dia macam ni sahaja. Tapi ingat kita kena ambil lagi satu persamaan. Kita kena ambil lagi 2 persamaan yang lain. Yang sama satu, yang lain satulah. Contohnya kat sini saya guna warna purple untuk tandakan. Sekejap. Silap pula. Okey. Ni contohnya saya ambil yang ni, yang kedua dengan yang ketiga tapi tak bolehlah kita ambil macam ni. Kita tak boleh ambil straight sama tak boleh. Kita kena ambil satu yang lain, satu yang samalah. Contohnya macam ni ataupun macam ni. Dia ada 2 cara boleh Tapi ambil mana yang awak rasa senang lah. Kalau awak ambil persamaan 1 dengan persamaan 3, tak ada nombor pun yang sama kan? Tak ada pun nombor yang sama. Jadi awak kena darab. So jadi panjang tau jalan kerja. Jadi awak kena fikir dengan cara yang elok. So kita cari yang mudah. Kita cari yang mudah, kita ambil 2 dengan yang 3 lah. So ada huruf yang sama lah, maksudnya Y yang sama, nilai yang sama, 1 kita boleh hapuskan terus. Tak perlu nak darab-darab lagi. So ambil yang tu ambil 2 dengan 3. Jadi salin kat sebelah ni. Okey, salin balik yang warna purple yang saya tandakan right tu. Jadi kita pun akan buatlah persamaan 2 dengan persamaan 3. Kita akan lihat nombor apa yang sama. Nombor Y yang sama sebabnya nilai Y adalah 1. Sama kan?
Jadi kita boleh hapuskan Y dengan menggunakan simbol penghapusan di mana positif jumpa positif akan jadi positif dan terbalikkan jadi negatif. Okey, sama macam tadi Positif jumpa positif jadi positif, tukarkan terbalik jadi negatif. So ni pun samalah. Okey, jadi maksudnya atas tolak dengan bawah. Okey, maksudnya atas tolak dengan bawah dia akan dapat 4 tolak 2 2, Y tolak Y kosong, 2 tolak 3 dapat negatif 1. Tapi ingat satu perkara yang saya nak explain kat sini, awak boleh guna apa-apa cara, tapi ingat bila kita nak hapuskan ni satu masalah. Saya baru ingat. Satu masalahnya apabila kita hapuskan, kita kena pastikan kalau kita hapuskan huruf Z, kita juga kena hapuskan huruf Z yang sini. Jadi memang agak complicated jugalah. Sebab apa? Nanti saya explain Sekejap, yang ni tak boleh gunalah. Kita tak boleh buat macam ni. Nanti jadi panjang dalam kerja dia. So saya terpaksa tukarkan dia kepada, ni saya just padam sikit je. Kita ambil yang sama lah, kita ambil persamaan 2 dengan persamaan 3 tadi. Cumanya kita kena pastikan hapuskan Z. Saya lupa yang ni. Okey, Z ni kena hapuskan. Sebab kita tadi kita hapuskan Z. Saya baru teringat. Okey. Bila kita hapuskan Z, sebelahnya juga kena hapuskan Z. Kena awang kata selari. Okey, kena selari. Kalau kita hapuskan Y, masing-masing kena hapuskan Y. Itulah ceritanya. Okey, jadi apa yang saya nak kena buat kat sini, kita kena samakan nilai Z. Macam mana nak samakan nilai Z? Okey, macam mana nak samakan nilai Z? Yang atas ni awak darabkan dengan 3, yang bawah ni awak darabkan dengan 2. Kan kita lihat kat sini, 2 dengan 3 So awak darab terbalik je. 2 darab dengan 3, 3 darab dengan 2. Tapi ingat tau, bukan yang ini sahaja kena darab, tapi semua. Okey, semua ni saya letak kurungan Saya letak kurungan menunjukkan bahawa semua yang kena buat semua kena buat. Jadi dia jadi apa tau? Dia jadi macam ni 12X tambah 3Y tambah 6Z. Sama dengan 218 darab 3. Maksudnya kat sini, semua tu kena darab dengan 3. Dia kena buat macam ni lah. 4 kali 3, 12. Y kali 3 dapat 3. 2 kali 3 dapat 6. 218 kali 3 dapat 654. Yang atas ni kena darab dengan 3. Ikut nombor ni lah. Okey, kemudian yang bawah pun samalah. Bawah ni kena darab dengan 2. Follow mana yang atas balik So 2 darab 2 dapat 4. Y darab 2 dapat 2Y. 3 darab 2 dapat 6. Kan dah sama. Kemudian 173 darab dengan 2. 173 kali 2. Okey, so kita dapat 346. Baru boleh hapuskan. Tadi tu saya tersilap Sepatutnya kita kena ambil Z juga, tak boleh ambil Y. Sebabnya satu masalah, bila kita ambil huruf yang berbeza, kita punya jalan kerja akan jadi lebih panjang. Dia kena jadi ringkaslah macam ni So yang ni bagi saya awak kena faham lah. Kalau kita hapuskan Z, sebelah juga kena hapuskan Z. Kena selari. Itu awak kena cakap mesti selari mesti selari. Ni penjelasan dia. Kalau hapuskan Z, sebelah juga kena hapuskan Z Sebelah juga kena hapuskan Z. Ni awak buat catatan lah. Mesti selari.
Okey, sekejap saya letak tengah-tengah sikit. Saya guna air sekejap. Okey, so kita tengok kat sini kita ada sambung lagi. 6 tolak 6 dapat 6 tolak 6 pula. Kita guna positif. Dekat sini kan positif dengan positif. So sepatutnya dia jadi negatif lah, negatif bulat kan. Yang ni saya harap awak faham. Sebab simbol songsang dia kena terbalik Kemudian kita cari jawapan dia. 12 tolak 4 dapat 8. 3 tolak 2 dapat 1. Jadi 1 tu saya tulis Y sahajalah. Kemudian 6 tolak 6 kosong. Jadi jawapan ni kita tolakkanlah. 654 tolak 346. Jadi atas tu tolak dengan bawah. Okey, kita dapat 308. Okey. Di sini maksudnya kita dah melakukan kaedah penghapusan bagi persamaan pertama dengan 2 serta persamaan 2 dan 3. Jadi yang kita guna penghapusan ni kita dapat satu lagi persamaan baru. Persamaan baru ni kita tuliskan sebagai persamaan 4 dan persamaan 5. Dia just macam orang kata daripada 3 huruf tu kita ringkaskan menjadi 2 huruf. Sebab tu kan bila kita nak ringkaskan menjadi 2 huruf, janganlah kita hapuskan huruf yang lain. Macam tadi kan kalau kita hapuskan huruf Y dengan Y, Y dengan Z, jadi yang sebelah tadi tu dia ada XY. Yang ni dia ada XY. Kalau yang kita hapuskan Y, nanti kat sini dia ada X dengan Z pula. So dia masih lagi ada 3 huruf. Kita tak nak macam tu. Jadi kita kena buat selari dah, mesti selari. Supaya tinggal 2 huruf sahaja. X dengan Y sahaja. Okey, mesti selarilah. Okey, next. Salin balik yang kita dah buat tu. Persamaan 4 dengan persamaan 5. Saya tulis warna biru lah supaya awak nampak. Ni persamaan 4. Negatif X campur Y samakan dengan 38. 8X campur Y sama dengan 308. Jadi kat sini baru awak boleh sambung. Sambung terus, awak boleh je hapuskan mana-mana. Sama ada nak hapuskan X ataupun nak hapuskan Y. Kalau awak hapuskan Y pun senang sebab dia terus direct lah. Positif-positif jadi negatif bulat. Terbalik kan? Terbalik kan jadi macam ni. Kemudian hasil jawapan dia kita akan dapat ni lah negatif. Maksudnya atas tolak bawah. Jadi negatif 1, okay, ambil kalkulator kat sini. Negatif 1 tolak 8 dapat negatif 9. Okey, jadi ini atas tolak bawah. Negatif 9, kosong. Kemudian 38 tolak 308. Jadi kita tekan je lah. 38 tolak 308. Dapat negatif 270. Okey, dapat negatif 270 ni kita dapatlah keluarkan dia. Kita keluarkan dia, kita tulis negatif 9X sama dengan negatif 270. Cari nilai X. X sama dengan negatif 270 bahagi dengan negatif 9. Ingat negatif 9X ni maksudnya darab. Darab pindah jadi bahagi. Sebab tu negatif 9 ni letak dekat bawah. Jadi yang tu awak kena faham konsep ungkapan ni.
Jadi X adalah negatif 270 bahagi dengan negatif 9. So apakah jawapan bagi X? So kita bahagi dengan negatif 9 kan? Kita dapat X sama dengan 30. Dapatlah jawapan. Okey, X sama dengan 30. Baru satu jawapan tau. Tapi jangan risau sebab satu jawapan ni bila dah dapat betul, dia ada sedikit step je yang kena tambah. Dia awal-awal je yang panjang. Yang hujung-hujung ni dia makin ringkas lah. Jadi kita kena check, kita kena buat semak. Semak semula jawapan. Okey, semak jawapan kita. Tadi kan dah tekan kalkulator kan? Semak jawapan dulu. So kalau X sama dengan 30 tu, betul. Kan? Betul kan kat sini kan? Jadi boleh sambung. Okey, kalau betul kita fahamlah. Oh, jalan kerja kita betul. So dah tak ada salah kat situ. Okey, jadi awak boleh teruskan jalan kerja. Tak perlu nak padam-padam lagi. Kemudian kita cari nilai Y dan Z lah. Ingat saya ajar, bila kita dah dapat satu nilai, patah balik sikit. Okey, patah balik sikit. Ni saya guna warna lain. Saya guna warna oren jap. Patah balik. Patah balik kat sini. Gantikan dia. Gantikan X tu dengan 30. Gantikan X tu dengan 30. So kita gantikanlah negatif 30. Okey, negatif 30 tambah Y sama dengan 38. Cari nilai ni. Cari nilai Y. Cari nilai Y. Y sama dengan negatif 30 ni pindah jadi positif lah. So 38 campur 30. So Y adalah 68. Dia ringkaskan jalan kerja dia. Maksudnya kat sini dapat je satu nilai. Nak cari nilai lagi satu tu just gantikan balik sahaja nilai X tu. Maksudnya macam tu lah dia punya jalan kerja dia dah jadi tak banyak lah. Dia jadi sikit je. Semak jawapan. Okey, semak jawapan. Semak jawapan adakah betul? Maksudnya X dengan Y tu dah betul. Boleh teruskan lagi. Boleh teruskan lagi. Ingat ikut nak panah dia. Bila dia dah pergi kat sini, dia kena naik atas lagi. Dia kena naik atas. Dia kena naik atas dekat mana tau? Dekat soalan Dia naik atas lagi dekat soalan. Dia akan gantikan nilai X dan Y. Pilihlah mana-mana. Nak pilih satu boleh. Nak pilih dua boleh. Nak pilih tiga pun boleh. Mana-mana boleh. Yang penting pilihlah. Okey, pilihlah. Saya pilih nombor 3 lah. Okey, sebab nombor 3 tu nampak macam kecil sikit kan. So saya tulis kat bawah ni. Okey, persamaan 3 tu 2X campur Y. 2X campur Y tambah 3Z sama dengan 17. 17 berapa tadi? 173. Ni. Saya tulis balik persamaan dia. 2X campur Y tambah 3Z sama dengan 173. Cumanya nilai X dan Y tu saya ubahlah. Okey, saya ubahkan dia jadi nilai yang tadilah. X sama dengan 30. Kan? Kemudian Y ialah 68. Dan 3Z tak tahu. Cari nilai Z. Okey, 2 kali 30 campur 68 dapat berapa? Okey, 2 kali 30 campur 68 kita dapat 128. 128 campur 3Z sama dengan 173. Itu kita punya cara kita mengira lah. Tambah dulu atau darab dulu settle boleh. Tak ada masalah. Baru kita pindahkan 128 ni jadi negatif. Okey, dia akan jadi macam ni lah. 173 tolak 128.
Okey. Lepas tolakkan dapat 45, cari nilai Z. Pindahkan 3 jadi bahagi Z sama dengan 43 bahagi dengan 45 bahagi dengan 3. So Z adalah 15. Okey, Z ialah 15. Okey, 45 bahagi 3, 15 lah betul. Okey. Adakah betul jawapan kita tadi Z sama dengan 15? So betul lah, 3-3 ni betul. 3-3 itu betul. Awak boleh tulis baliklah kat bawah. Awak boleh padam yang tu, awak tulis balik kat sini. Susun balik. X sama dengan 30, Y sama dengan 68 dan Z sama dengan 15. Nak tulis RM boleh, tak nak pun tak apa sebab kat sini dalam soalan ni dia dah tulis siap-siap. Dalam soalan ni dia dah tulis siap-siap dah RMX, RMY, RMZ. Awak just tulis nilai sahaja. Okay, X tu berapa, Y tu berapa dan Z tu berapa. Sebab tu saya cakap nak tulis boleh, tak nak pun tak apa. Tapi kalau ada soalan yang dia tak cakap macam ni, dia tak nyatakan RMX, RMY dengan RMZ, kan? Dia tak nyatakan tau. Yang tu awak kena tulis RM. Jadi ada dua kaedah. Untuk selamat, okay, untuk selamat awak tulislah RM. Jadi kalau nak selamat tulis RM. Jadi inilah cara penghapusan yang kita boleh gunakan untuk tajuk sistem persamaan. Dia punya konteks soalan ni memang dalam bentuk gambaran lah. Sama ada dalam bentuk ayat panjang-panjang ataupun dalam bentuk jadual. Dia tak akan bagi dalam soalan direct. Dia akan bagi macam ni. Dia akan bagi dalam bentuk macam ni. Sama jugalah jadual. Ada juga dalam bentuk akhir, dia bagi bentuk karangan. Macam ni lah. Jadi apa-apa pun cara dia sama. Cara jawab dia sama. Kena gunakan penghapusan atau awak nak guna penggantian pun boleh. Tak ada masalah. Okey, jadi siapa-siapa yang tak sempat salin, boleh screenshot kalau awak nak. Sekejap. Ataupun kalau awak tak nak screenshot tak apa sebab saya akan uploadkan dalam Google Classroom lah. Ni kalau siapa nak screenshot, screenshot cepat. Okay, and then bawah ni, part ni. Siapa nak screenshot, screenshot Okay, setakat ni kalau faham, tuliskan faham dekat ruangan komen. Kalau awak faham lah. Okay, good Sekejap saya nak buka form. Oops. Admit. Okay. Sekejap. Ni bila punya ni? Oh, ni yang lama punya. Okey. Jadi jangan lupa untuk isikan kehadiran dalam link yang saya letakkan dekat dalam Google Meet ni. Jadi itu sahaja untuk sesi yang pertama. Jadi kita akan sambung lagi untuk sesi yang kedua dan kita akan bincangkan soalan geometri koordinat. Okey. So itu sahaja untuk sesi yang pertama. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan jangan lupa untuk masuk sesi yang kedua.